Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung kepada subtopik 2.3, saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Maksudnya antara benda hidup dengan benda hidup dan antara benda hidup dengan persekitaran dia lah. Kalau kita tengok dalam gambar raja ini menunjukkan ekosistem di sebuah kolam. Oke, ada tanah, ada air, ada mosquito, nyamuk, ada katak, ada tumbuh-tumbuhan, ada ikan. Oke, so itu ialah ekosistem. Next, species. Ini adalah istilah-istilah yang perlu kamu tahu apa maksudnya. Oke, yang pertama species. Macam pernah dengar, tapi kalau disuruh kamu terangkan apa itu spesies mungkin tidak dapat terangkan. So, spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri dan rupa bentuk yang sama. Spesies yang sama boleh membiak antara satu sama lain. Oke, dia mesti dari luaran dia kita nampak saja kita tahu dia ialah haiwan apa. Oke, nampak saja kucing, oh ini kucing. Oke. Ini anjing, ini ikan, itu apa? So itu ialah spesies lah, dan syarat kita mau kumpulkan dia dalam satu kumpulan spesies yang sama ialah dia mesti boleh membiak. Anjing dengan kucing bukan spesies yang sama lah, sebab anjing dengan kucing tidak boleh membiak, tidak boleh ada baby. Oke, so spesies kita tengok ini ialah apa? Oke, cute kan? Oke, spesies kucing. Oke. Ini ialah spesies, walaupun dia comel tapi dia tetap spesies harimau. Okay. So next, populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies hidup bersama-sama dalam satu kawasan yang sama. Maksud dia satu kumpulan haiwan yang sama spesies, yang luaran dia sama dan dia boleh membiak antara satu sama lain yang tinggal dalam satu kawasan yang sama dinamakan sebagai populasi. Contohnya, di rumah kau ada 10 kucing. Contohnya, so di rumah kau ada satu populasi kucing lah. Okay. Next, community. Daripada spesies, bila banyak-banyak spesies kumpul, dia jadi satu populasi. Bila banyak populasi tinggal di satu kawasan, beberapa populasi haiwan dan tumbuhan yang hidup bersama-sama. Contohnya dalam satu kawasan hutan dia ada populasi jirafah, populasi gajah, populasi harimau, populasi orang hutan. Dia tinggal dalam satu kawasan, jadi itu dinamakan sebagai community. Macam di contohnya di kampung pengalaman besar lah kan. Di kampung pengalaman besar ada manusia, ada kambing yang banyak berjalan di atas jalan raya tuh, ada ayam, ada populasi ayam, ada populasi kucing. Jadi bila semua benda hidup itu tinggal dalam satu kawasan yaitu kampung pengalaman besar, kita namakan dia sebagai community pengalaman besar. Tapi ini terhad kepada benda hidup sajalah, maksudnya haiwan dan tumbuhan yang hidup di kawasan pengalaman besar itu kita kira sebagai satu community. So apa itu ekosistem? Bila banyak community tinggal bersama, beberapa community yang saling bersandaran dan berinteraksi antara satu dengan yang lain serta dengan persekitarannya yang merangkumi benda bukan hidup seperti air, udara, tanah dan cahaya matahari. Contohnya yang macam tadilah ekosistem. Di kampung pengalaman besar lagi kita ambil contoh, pokok dia perlukan cahaya matahari kan, dan dia perlukan air. Kita pun perlukan air. Manusia yang tinggal di kampung pengalaman besar tu dia perlukan air. Mungkin kalau ayam dia sudah besar, dia boleh potong ayam dia makan, dia potong kambing dia. Jadi kamu saling bersandaran yang tinggal di kawasan kampung tu, jadi itu dinamakan sebagai satu ekosistem. Kita tinggal di bumi ini, kita ialah satu ekosistem yang besar lah. Sehabitat apa maksud dia? Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Kalau kita tinggal di rumah kita kan, inilah habitat kita. Kalau gajah dia punya habitat ialah dalam hutan lah. Jangan jawab dalam zoo. Zoo bukan tempat tinggal asal dia. Gajah tempat tinggal asal dia ialah dalam hutan. Jadi habitat gajah ialah
hutan lah. Oke, harimau, singa itu semua habitat dorang dalam hutan. Oke. So keseimbangan ekosistem, apa pentingnya ekosistem yang seimbang? Maksudnya ada air kan, ada tanah, ada apa? Oke. Organisme dalam suatu ekosistem saling bersandaran antara satu sama lain untuk memastikan kemandirian spesies. Maksudnya untuk mengelakkan satu spesies itu pupus. Oke, memastikan kemandirian spesies maksudnya boleh memastikan spesies itu terus membiak dan tidak akan pupus. Oke. So, organisme ini juga saling bersandaran dengan komponen-komponen bukan hidup dalam persekitaran seperti air, cahaya, udara, dan tanah. Saling bersandaran yang wujud antara organisme dengan persekitaran secara semula jadi ini menghasilkan ekosistem yang seimbang. Oke, tumbuhan dalam hutan, kita ambil contoh ekosistem hutan, tumbuh-tumbuhan tuh dia dapat cahaya matahari, dia dapat air, jadi dia makin besar kan. And then ada haiwan yang datang makan tumbuh-tumbuhan. Lepas tu yang kita belajar rantai makanan kan, saya makan kau, kau makan dia, begitulah. Oke, itu ialah ekosistem yang seimbang. Suatu ekosistem dikatakan seimbang jika organisme hidup dan komponen-komponen bukan hidup dalam persekitaran berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Maksudnya, dalam satu kawasan hutan kan, Tuhan sudah cipta dia harmoni je bah. Ngam lah tu, saya makan rumput, lepas ada benda yang makan saya. Itu ialah rantai makanan yang berlaku secara semula jadi. Tapi bila manusia, bila ada benda lain yang datang merosakkan ekosistem dalam hutan, contohnya manusia ni mau kasih jadikan hutan tu sebagai kawasan perumahan, jadi dia pergi tebang semua pokok dalam hutan tu, jadi haiwan tiada tempat mau pergi. Dia akan menyebabkan haiwan tu mungkin dia pupus, dia mati banyak sebab dia tidak sudah tempat tinggal. Jadi bila gak ada gangguan luar yang dibuat, dia akan menyebabkan ekosistem itu tidak seimbang. So interaksi antara organisme. Interaksi maksudnya interaksi hubungan. Jenis hubungan antara organisme terbahagi kepada 3 jenis. Tengok Miss Lukis. 3 jenis: simbiosis, mangsa-pemangsa, dan persaingan. Ada 3 jenis interaksi. Mangsa-pemangsa selalu sudah dengar. Persaingan, tahulah kan persaingan. Simbiosis terbahagi lagi kepada 3 jenis, yaitu macam mana baca ni? Coba kamu sebut dalam depan telepon. Bukan mutualisme, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Kita akan tengok apa maksud interaksi ini lepas ni. Next. Mangsa-pemangsa. Ini paling senang lah. Satu organisme makan satu organisme yang lain. Kau makan ayam, kau ialah pemangsa. Haiwan yang memburu, kita ialah haiwan kan, jadi kita ialah pemangsa lah. Kalau kau makan ayam, kau ialah pemangsa, dan ayam itu adalah mangsa. Tapi kalau ada satu hari ayam tu makan kau, kau ialah mangsa, ayam tu ialah pemangsa. Bolehkah itu terjadi? Mangsa ialah haiwan yang diburu. Senang kan? Mangsa-pemangsa contohnya macam ni. Itu apa tu? Haiwan apa tu makan zebra? Kuda belang. Harimau makan kuda belang. So harimau, astaga, singa. Singa ialah pemangsa, kuda belang ialah mangsa. Ini beruang makan ikan. So beruang ialah pemangsa, ikan ialah mangsa. So ini, kau tengok. Syok sejak dia makan tu. Singa ialah pemangsa. Yang dimakan itu tidak nampak sudah dia haiwan apa. Jadi dia sedang makan mangsa dia lah. So mangsa-pemangsa mesti ada satu pemangsa makan mangsa. Itulah hubungan mangsa-pemangsa. Next, persaingan. Ini tahu nih, selalu terjadi kalau kamu pergi kantin sekolah. Berebut-rebut makanan macam tidak pernah makan. Itulah bersaing.
bunyi saja loceng rehat, semua berlari mau pergi kantin. Oke, itu nama dia bersaing sebab lapar. So, organisme dalam satu habitat bersaing untuk mendapatkan keperluan asas. Oke, yang terhad seperti cahaya, ruang, air, makanan, dan pasangan. Oke. Organisme bermaksud benda hidup lah. Semua benda hidup di dunia ini bersaing sebenarnya. Oke, kau di rumah pun kau berebut ayam goreng sama adik kau. Oke, jadi itu persaingan lah, merebut makanan. Oke, so siapa yang merebut cahaya? Oke, yang bersaing untuk mendapatkan cahaya biasanya tumbuh-tumbuhan lah. Oke, kalau kita bersaing untuk tempat yang teduh, tidak mau cahaya. Kalau tumbuh-tumbuhan, dia orang bersaing untuk mendapatkan kawasan yang ada cahaya sebab dia orang mau menjalankan fotosintesis. Oke, ruang sama juga lah, tumbuh-tumbuhan dia akan berebut ruang. Oke, air, makanan, pasangan. Pasangan ini jangan kamu cakap tumbuhan merebut pasangan. Tumbuhan tidak akan merebut pasangan. Kamu saja yang akan merebut pasangan tuh. Oke, gaduh sebab perempuan, gaduh sebab lelaki, ya itu berebut persaingan untuk mendapatkan pasangan. Oke, haiwan pun samalah, dorang akan bersaing untuk mendapatkan pasangan masing-masing supaya dorang boleh membiak. Ya, itu berlaku secara semula jadi. Oke, so ini adalah gambar persaingan. Macam muka kau sama adik kau kan, bergaduh di rumah. Masa bergaduh di rumah beginilah muka kamu tuh. Oke, so ini apa beza? Ini harimau dengan harimau, ini harimau dengan singa. Jadi dia ada beza persaingan. Persaingan antara harimau dengan harimau ya, dinamakan sebagai persaingan intraspesies, yaitu spesies yang sama, harimau dengan harimau. Yang ini pula persaingan interspesies, yaitu persaingan antara haiwan yang berlainan spesies. Oke, satu harimau, satu singa. Harimau tidak akan dapat baby dengan singa sebab dia berlainan spesies. Oke, so kita tengok lebih banyak contoh persaingan intraspesies. Intra apa tadi? Oke, yang sama spesies. Oke, so berlaku antara organisme yang sama spesies. Contoh orang utan berebut makanan, tempat tinggal, dan pasangan. Oke, boleh bertumbuk tuh dorang pun boleh bertumbuk juga tuh. Oke, contohnya macam ni lah. Iguana berebut singa ke tuh. Oke, singa pergi berebut makan itu hippopotamus. Oke, persaingan interspesies. Oke, persaingan antara spesies yang berlainan, iguana dengan singa lah contohnya. Oke, berlaku antara organisme yang berlainan spesies. Harimau dan singa berebut makanan dan tempat tinggal. Dubuk dan singa berebut makanan. Oke, simbiosis. Ini yang ada 3 jenis tuh. Oke, interaksi antara dua spesies yang berlainan yang hidup bersama. Diorang hidup bersama tapi dia mempunyai hubungan yang berbeza. Oke, macam mana tuh? Oke, terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Saya mau kamu tengok gambar nih. Oke, ingat hafal muka dia. Mutualisme, kalau kamu tengok dia punya mulut, dua-dua senyum. Oke, senyum macam ni. Alamak, bidaknya. Oke, anggap saja lawak. Senyum. Oke, komensalisme, satu senyum, satu tidak ada apa-apa. Tidak senyum, dia tidak sedih. Oke, so itu komensalisme. Tapi untuk parasitisme, satu senyum, satu sedih. Kita tengok kenapa ada yang dua senyum, ada yang satu senyum, satu enggak, ada yang satu senyum, satu sedih. Mau menangis sudah dah. Oke, komensalisme. Satu organisme mendapat faedah, organisme yang satu lagi tidak mendapat sebarang kerugian. Jadi gambar aja untuk komensalisme tadi, satu senyum, satu tidak buat apa-apa. Oke, muka dia relax saja. Oke, sebab ini yang mendapat faedah, senyumlah, yang tidak dapat apa-apa, udah kisahlah. Oke. So, contoh ikan remora menumpang pada badan ikan hiu untuk memperoleh makanan dan perlindungan. Oke, kalau kamu tengok dalam buku mungkin ada gambar yang lebih jelas. Oke, ikan hiu nih yang besar, oke, di sekeliling dia sentiasa terikut ikan-ikan yang kecil. Oke, pernah kan tidak fikir kenapa? Oke, sebab
ikan kecil ni bila hidup dalam lautan kan dia bahaya. Dia terdedah kepada pelbagai bahaya. Ada banyak ikan besar yang boleh makan dia. Jadi dia pintar, dia tapuk di bawah, ataupun di sekeliling ikan hiu ni. Satu, sebab bila ikan hiu makan ikan lain, dia punya sisa makanan di celah-celah dia punya gigi tu, ikan remora ni boleh makan. Dia makan sisa makanan yang terdapat pada badan ikan hiu. Satu lagi untuk perlindungan. Sudah ada taiko dia jaga dia kan. Jadi dia adalah takut lagi ikan lain. Ikan lain mau pergi makan dia, dia duluan kena makan oleh ikan hiu. Jadi ikan remora ini dengan ikan hiu, perhubungan dia ialah komensalisme. Walaupun dia menumpang di sini, tapi ikan hiu ni tidak mengalami kerugian, dia juga tidak mendapat kebaikan. Sebab kalau dia makan yang ikan kecil ni makan ikan sisa makanan je pun dia tidak rebut makanan dengan dia. Jadi itu ialah komensalisme. 2. Mutualisme. Kedua-dua organisma mendapat faedah. Jadi muka derang kamu rasa yang mana? Yang kalau dua-dua mendapat faedah, dua-dua senyum. So contoh burung gembala kerbau akan mendapat makanan dengan memakan pacat dan kutu pada badan kerbau. Kerbau pula lebih selesa dan sihat. Selalu kita nampak macam ni. Bila kerbau kan tapi kalau di sini biasanya kita nampak bangau lah. Kerbau dia punya mesti ada burung dekat-dekat dengan dia. Jadi kenapa tuh burung pergi dekat-dekat dia? Sebab burung ni mau makan pacat dengan kutu yang terdapat pada badan kerbau. Dan jadi dia dapat makanan, dia dapat manfaat lah kan. Jadi apa manfaat yang kerbau dapat? Kerbau dapat keselesaan dan dia lebih sihat sebab dia tidak digigit oleh kutu, tidak dikacau oleh pacat. Jadi dua-dua mendapat faedah. Next, bakteria dan nodus akar. Bakteria menukarkan gas nitrogen kepada sebatian bernitrogen. Sebatian ini digunakan oleh tumbuhan untuk membuat protein. Tumbuhan itu membekalkan makanan dan perlindungan untuk bakteria. So bakteria ni hidup di akar lah. Dan bakteria ni membantu untuk menukarkan gas nitrogen kepada sebatian bernitrogen. So tumbuhan pula membekalkan makanan dan perlindungan untuk bakteria. Jadi dua-dua mendapat kebaikan. Next, buran dan umang-umang. Ini adalah contoh yang penting lah. Buran dan umang-umang. Ini adalah buran yang ditunjuk ni. Ini adalah umang-umang yang macam ketam, ada kaki. Jadi umang-umang membekalkan pengangkutan kepada buran. Sebab kau tengok yang macam ketam tu, itu ialah umang-umang lah. Next. Jadi apa yang buran dapat? Apa yang buran bekalkan? Buran membekalkan perlindungan kepada umang-umang sebab dia tajam. Kalau ada haiwan lain mau datang makan umang-umang, dia dilindungi oleh benda yang tajam yang terdapat pada buran. Jadi lepas tu buran dapat apa kebaikan? Dia dapat pengangkutan sebab dia tidak kaki, tidak boleh bergerak. Jadi umang-umang yang tinggal bersama-sama dia itu boleh bawa dia berjalan lah, pergi shopping. Next, parasitisme. Nah, nyamuk dan manusia. Kau rasa kau dapat kebaikan kah kalau nyamuk gigit kau? Tidak kan? Jadi satu senyum. Siapa senyum? Nyamuk kah kau? Nyamuk senyum. Satu lagi, kau macam mana kalau kena gigit nyamuk? Kau sedih. So itu ialah parasitisme. Hanya satu organisma mendapat faedah, organisma yang satu lagi akan mengalami kerugian. So organisma yang mengalami kerugian dinamakan sebagai perumah. Antara nyamuk dengan manusia, yang mengalami kerugian ialah manusia, jadi manusia ialah perumah. So nyamuk apa nama dia? Organisma yang mendapat faedah dinamakan sebagai parasit. Yang dia meminta saja. Itu nama dia parasit. Yang kedua contoh kutu dan anjing. Yang ketiga contoh dia pacat dan kerbau. Lepas tu cacing pita dan usus manusia. Kalau kau punya perut ada cacing, dia akan makan kau punya nutrien dalam badan. Yang kau makan tu semua dimakan oleh cacing dalam badan kau. Jadi kau tidak dapat mendapat nutrien daripada apa yang kau makan lah. Akan menjejaskan kesihatan kau.
Oke, so ingat apa yang perlu ingat di sini ialah muka dia. Mutualisme dua-dua senyum, komensalisme satu senyum, satu tidak apa-apa ekspresi muka. Oke, ekspresi muka. Yang ketiga parasitisme satu senyum, satu sedih. Oke, jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih semua. Boleh buat nota, ikut dalam buku teks lah. Oke, thank you.